Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, saya merupakan pelajar DPLI UKM dan video ini adalah untuk memenuhi kriteria subjek GGGE 5014 Kaedah Mengajar, yang mana tajuk perbentangan saya adalah berkaitan dengan rancangan pengajaran harian yang untuk pensyarah saya Lieutenant Colonel Prof. Madya Dr. Muhammad Jasmi Abdul Rahman, yang disediakan oleh saya iaitu Muhammad Faris bin Abdullah Sani, nombor metrik P123211 bagi sesi pengajian 2022-2023 semester 1. Okey, berikut adalah saya punya persediaan rancangan pengajaran harian. Okey, rancangan pengajaran harian Pendidikan Islam tahun 5 bagi mata pelajaran Pendidikan Islam, perkhususan ibadah. Okey, yang kedua kelas tahun 5 Al-Fursan, tarikh dan hari 9 hari bulan 11 tahun 2022 iaitu hari Selasa. Masa yang diperuntukkan adalah daripada pukul 2.30 hingga 3.30 petang, 60 minit. Bilangan pelajar 28 orang yang terdiri daripada 10 lelaki dan 18 orang perempuan. Tajuk yang akan dipelajari adalah berkenaan dengan zakat fitrah. Pengetahuan sedia ada berkaitan dengan zakat fitrah ini adalah murid-murid telah mendengar sebutan perkataan zakat fitrah oleh bapa mereka apabila tiba bulan Ramadan. Bila sebut, pelajar-pelajar telah tahu bila masuknya bulan Ramadan mesti akan disebut ataupun diucapkan oleh bapa mereka berkenaan dengan zakat fitrah. So, tujuan untuk mempelajari yang ni adalah untuk tahu apa itu zakat fitrah. Okey, kemudian standard kandungan, memahami kepentingan zakat dalam kehidupan Muslim, standard pembelajaran, maksud zakat fitrah, hukum dan dalil zakat fitrah, hikmah zakat fitrah dan kadar zakat fitrah. Okey, seterusnya adalah objektif pembelajaran. Okey, objektif pembelajaran, selepas proses pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat menyatakan maksud zakat fitrah. Kemudian mereka boleh menjelaskan hukum dan dalil zakat fitrah. Kemudian menerangkan hikmah zakat fitrah dan menerangkan kadar zakat fitrah. Okey, dalam sudut kemahiran berfikir, mereka boleh mengaplikasikan amalan zakat dalam kehidupan. Okey, kemudian gabung jalin di dalam pelajaran ini juga mereka akan, selain daripada mempelajari berkaitan dengan ibadah iaitu zakat fitrah, mereka juga akan diterapkan dalam elemen matematik berkenaan dengan kiraan kadar zakat fitrah. Okey, kemudian mereka akan diserapkan ataupun penyerapan dalam CV. Okey, mereka akan, penerapan nilainya adalah taat dan patuh apabila nanti mereka tahu yang zakat itu merupakan satu kewajipan dan mereka akan taat kepada perintah Allah dan patuh kepada perintah Allah. Okey, EMK, elemen merentasi kurikulum, adalah dalam bidang keusahawanan, maksudnya bekerjasama. Mungkin mereka satu hari nanti akan, apabila mereka tahu berkenaan dengan pentingnya mengeluarkan zakat fitrah ini, dan mereka boleh mengaplikasikannya. Kemudian dalam sudut teknologi maklumat, mungkin mereka juga boleh menerangkan berkenaan dengan zakat fitrah ini dalam konsep membuat PowerPoint ataupun apa-apa medium untuk diterangkan kepada yang lain, kepada orang lain. Dan penilaian PDP, kita akan buat penilaian berkaitan dengan lisan, iaitu selepas pembelajaran kita akan buat soal jawab ataupun
kita akan bagi soalan kuis. Okey, sekadar itu saja pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasuha bin Abdul Rashid. Hari ini saya akan membentangkan kaedah mengajar tajuk rancangan pengajaran harian. Okey, untuk minggu pertama ni, pada hari Selasa, tarikh 20 bulan 11 2022, kehadiran murid adalah 29/30. Kelas adalah tingkatan 1 adil, subjek pendidikan Islam, waktu 9 pagi hingga 10 pagi. Tajuk hadis tentang niat. Standard kandungan, merumus setiap perkara yang ingin kita lakukan perlulah dimulai dengan niat. Standard pembelajaran, menyatakan hadis tentang setiap perbuatan yang kita lakukan disertai dengan niat yang betul. Yang kedua adalah menerangkan arti isi penting setiap perbuatan yang kita lakukan disertai dengan niat yang betul. Objektif pembelajaran, menyatakan selepas pembelajaran ini murid dapat menyatakan hadis tentang amal. Setiap amal itu perlulah dimulai dengan niat, barulah mendapat daripada pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah memperbetulkan niat untuk belajar. Jadi datang sekolah ni, niat perlulah memperbetulkan niat kita untuk belajar kerana Allah Taala. Yang seterusnya adalah aktiviti pembelajaran. Yang pertama adalah murid mendengar bacaan hadis oleh guru dan murid sama-sama mengikuti bersama. Yang kedua adalah murid perlulah bersoal jawab bersama guru. Yang ketiga, guru memberi lembaran kerja untuk menambah kefahaman kepada murid tentang tajuk niat ini. Okey, kemahiran berfikir aras tinggi, menganalisa. Yang kedua, menilai. Yang ketiga, mencipta. Kemahiran insaniah, yang pertama, kemahiran komunikasi. Yang kedua, pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. Yang ketiga, kemahiran kerja berpasukan. Okey, bahan batu mengajar yang saya gunakan, yang pertama adalah saya berpandukan dengan buku teks. Yang kedua, saya menggunakan BBN, kertas mahjong. Yang ketiga, saya menggunakan gambar hijrah untuk set induksi. Okey, demikian itu saja pembentangan saya mengenai pembelajaran harian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibn Faizal bin Miskun, nombor matrik P122750. Rancangan pengajaran harian ini saya mengenai tajuk puasa. Mata pelajaran ibadah tahun 5 Sumayyah pada tarikh 9 bulan 11 2002 hari Selasa pada jam 2.30 hingga 3.30 pagi dalam masa 1 jam. Jumlah murid 28 orang, 10 lelaki, 18 perempuan. Tajuknya puasa di bulan Ramadan. Murid-murid telah biasakan diri berpuasa pada peringkat awal usia 7 tahun. Jadi sedikit sebanyak mereka tahu tentang apa itu puasa. Kerana pada tahun 2003 puasa pada awal bulan. Standard pengandungan memahami dan menyatakan rukun-rukun puasa di bulan Ramadan. Standard pembelajaran menyatakan maksud puasa dan menyatakan rukun-rukun sah puasa. Kerana sebelum kita tak nak berpuasa, mestilah mengetahui syarat-syarat ataupun rukun-rukun sah puasa agar puasa kita diterima. Objektif pembelajaran, murid-murid dapat menyatakan maksud puasa dan murid-murid dapat menyebut rukun-rukun puasa. Kemahiran berfikir, perbuatan puasa yang terima oleh Allah dan rukun Islam yang ketiga. Pencapaian nilai taat
kerjasama dan berdisiplin untuk menunaikan puasa. IMK, nilai murni, memberi gambaran kebaikan puasa, kreatif, menjana idea dan membuat perbuatan yang baik ketika menunaikan ibadah puasa. Penilaian PDP iaitu soal jawab dan kuis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nama saya Muhammad bin Abdullah. Jadi saya ingin membentangkan kaedah mengajar, tajuk rancangan pengajaran harian. Okey, jadi untuk minggu pertama, mata pelajaran iaitu ibadah, kelas 3 amanah, tarikh dan juga hari 3 Januari 2019 iaitu hari Khamis, masa jam 3 hingga 3.30 petang. Bilangan murid 28 orang daripada 30 orang yang hadir. Tajuk iaitu hadas. Kemahiran membaca dan menulis. Kaedah yang digunakan dialog. Pengetahuan sedia ada, murid mengenali beberapa contoh hadas. Yang kedua, murid mengetahui tidak sah melakukan ibadah ketika seseorang itu berhadas. Objektif pembelajaran, yang pertama, murid dapat membezakan beberapa jenis hadas. Itu hadas membuang air besar, contohnya membuang air kecil. Yang kedua, murid dapat menyatakan bahagian hadas, itu hadas besar dan juga hadas kecil. Kemahiran berfikir, soal jawab dan merumus. Penerapan nilai, khusyuk, disiplin dan fokus. Bahan bantu mengajar yang digunakan adalah kad manila, kertas dan kertas warna serta debu tanah yang suci. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Muhammad Arifullah bin Rosli. Nombor metik saya P123302. Untuk kumpulan saya telah memilih RPH Akidah Kafar PPKI Pendengaran. PPKI maksudnya Program Pendidikan Khas Integrasi. Saya kelas set 21, kumpulan 12. Okey, kita ke slide seterusnya. Okey, rancangan pengajaran harian Kafar PPKI Pendengaran. Okey, RPH Kafar PPKI Pendengaran. Okey, mata pelajaran yang saya pilih adalah Akidah. Okey, kelas saya, kelas nama Ibn Rushd. Tarikh hari 7 November 2022. Isnin, masa pukul 2 hingga 3.30 petang. Okey. Tema untuk pembelajaran untuk hari 7 November ni, saya memilih beriman kepada Allah. Akidah. Akidah memang masuklah. Beriman kepada Allah. Untuk beriman kepada Allah. Okey. Jadi, tajuk yang saya ajak ialah pengertian beriman kepada Allah. Jadi, kita terangkan tentang beriman kepada Allah kepada murid PPKI-nya. Okey, cara isyaratnya beriman, maksud atau pengertian beriman kepada Allah. Walaupun kita tengok kecil je isyarat ni, tapi kadang-kadang mereka semua ni cepat sangat-sangat lupa. Jadi kita ni tahu sendirilah, murid PPKI pendengaran ni kita ajar secara berulang-ulang. Okey, standard kandungan menghafal isyarat pengertian beriman kepada Allah. Jadi saya suruh murid saya menghafal isyarat ni. Saya memang
akan tekanlah menghafal ni. Menghafal ni saya tengok dulu kognitif murid saya. Kalau murid saya boleh hafal, insya-Allah saya suruh dia menghafal isyarat beriman, pengertian beriman kepada Allah. Okey, standard pembelajaran menyatakan isyarat beriman kepada Allah, memahami isyarat beriman kepada Allah, menghafal isyarat beriman kepada Allah. Okey, objektif pembelajaran pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mengisyaratkan pengertian beriman kepada Allah. Lagi, menghafal isyarat pengertian beriman kepada Allah dan mengklasifikasikan perbuatan dan cara beriman kepada Allah. Okey, kita slide seterusnya. Pengajaran dan PDP. Okey, guru menulis pengertian di papan putih. Jadi, setiap kali saya nak mula, kadang-kadang saya tulis dulu. Apa poin penting untuk mereka. Poin penting. Penting. Okey. Guru akan isyaratkan pengertian beriman kepada Allah. Mula guru dulu yang ajar cara mengisyaratkan pengertian beriman kepada Allah. Okey, murid akan mengikut guru cara isyarat pengertian beriman kepada Allah. Lagi guru akan soal murid dah hafal isyarat. Okey. Selepas kita buat isyarat semua, kita tanya murid, tadi ustaz buat apa? Buat apa? Kalau dia boleh isyarat apa yang ulang ustaz cakap tu, memang terbaiklah. Tapi saya walaupun tak ingat tu, saya tolong betulkanlah mana-mana dan wajiblah ingat. Kalau boleh, kena ingatkan. Okey. Guru memastikan murid hafal isyarat dan mengklasifikasikan perbuatan. Okey. Kita tunjuk sendirilah apa beriman kepada Allah ni. Sebab apa kita kena beriman kepada Allah dan membimbing murid tu. Kita ingat dalam bahasa isyarat ni, kita kena berlakon lah banyak sikit tentang cara isyarat semua ni. Supaya kalau kita buat lakonan tu, lagi mereka cepat. Okey. Sebenarnya bahan betul aja teks. Kena ada gambar lah visual untuk mereka ni semua. Sebab mereka ni benda warna-warna ni memang dia orang suka lagi mudah ingat. Macam modul kita kena ada lah PowerPoint, projector. Okey. Kecerdasan pelbagai memang visual lah untuk mereka ni. Visual memang mereka lebih mahir. Okey. Kemahiran berfikir, mengkategori, mentafsir dan menilai. Okey, sebenarnya. Okey, menilai pengajaran dan pembelajaran ialah lembaga kerja, hasil kerja, pemerhatian. Kita tengok lembaga kerja dia, mereka macam mana. Sambil isyarat dan mereka ni ingat tak apa yang mereka isyarat tadi. Boleh tulis tak? Kita sedia maknalah golongan mereka ni agak lemah dalam tulisan. Tapi kalau kita ajar, insyaAllah mereka lagi mahir. Okey. Kita terus ke refleksi. 5-7 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan, pengayaan dan pengukuhan. Okey, 2 orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan penilaian, diberi latihan pemulihan. Ni refleksi ni wajib adalah. Okey. Ni semua yang saya cerita ni wajib ada dalam RPH PPKI. Kalau tak ada semua ni memang akan kena mandatory. Guru itu akan dipenjara lah atau dibicara di mahkamah sebab tidak menyediakan semua ni. Jadi saya kat sini apa yang saya sediakan inilah adalah wajib. Guru pagi atau guru kafah kena sama RPH ni. Itu saja. Sekian, terima kasih.